Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Dan dalam video kali ini, cikgu akan ajar bagaimana kita hendak lakukan penukaran unit yang melibatkan unit panjang. Awak boleh rujuk buku teks Matematik tahun 5, muka surat 177 hingga muka surat 179. Okey, sebelum tu kita buat rujukan sedikit. Okey, ada 4 unit panjang. Yang pertama iaitu km ataupun kilometer, m meter, cm sentimeter dan mm milimeter. Okey, selalunya murid susah nak ingat kan? Okey, cikgu bagi satu tips macam mana kita nak ingat unit panjang ini. Okey, yang pertama sekali, km ni awak boleh ingat sebagai kami. M murid, cm cemerlang, matematik. Okey, jadi awak boleh ingat kami murid cemerlang matematik. Daripada km pergi ke m, kita akan menggunakan 1000. M ke cm 100 dan cm ke mm 10. Dan kat sini ada lagi satu tip cikgu nak bagi dekat awak. Okey, kalau anak panah dia daripada km pergi ke m, dia akan bergerak ke kanan. Bila dia gerak ke kanan, kita akan lakukan operasi darab. Okey, sama juga dekat sini, gerak ke kanan, kita darab. Yang ini pun gerak ke kanan, kita akan darab. Okey, bila dia gerak ke kiri, maksudnya dia pusing daripada milimeter pergi ke cm, kita akan lakukan operasi bahagi. Bila dia gerak ke kiri, kita lakukan operasi bahagi. Okey, yang ini pergi ke sini, bahagi. Dan daripada M pergi ke KM, kita bahagi. Okey, boleh tengok dekat sini. Kalau kita darab, kita akan gerak ke kanan. Dan kalau dia bahagi, kita akan gerak ke kiri. Nak gerak apa ni? Okey, kejap lagi cikgu akan tunjukkan. Okey, darab. Okey, darab ada 2A. Kanan pun ada 2A. Okey, bahagi kita fokus pada huruf I dan kiri pun ada huruf I. Okey, itu cara untuk awak ingat. So, dekat sini ada 2 tips tadi cikgu kongsi. Yang pertama, macam mana kita nak ingat unit panjang. Kami, murid, cemerlang, matematik. Dan yang kedua, macam mana kita nak ingat sama ada dia darab ataupun bahagi. Kalau dia ke kanan, kita akan lakukan operasi darab. Dan kalau dia ke kiri, kita akan lakukan operasi bahagi. Okey. Satu lagi yang awak perlu ingat ialah jadual penukaran pecahan ke perpuluhan. Sebab dekat sini, cikgu nak ajar awak satu teknik yang pantas untuk kita lakukan operasi penukaran unit. Okey, benda ni awak memang kena ingat. Jadi awak bolehlah salin, kemudian awak tampal dekat mana tempat yang selalu awak tengok dengan harapan bila setiap kali awak tengok, awak baca dan awak akan boleh ingat. Okey, pecahan dia kebiasaannya yang awak akan jumpa ialah 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10 dan 3/4. Okey, 1/2 adalah persamaan dengan 0.5. 1/4 0.25. 1/5 0.2. 1/8 ialah 0.125. 1/10 ialah 0.1 dan 3/4 adalah persamaan dengan 0.75. Cikgu yakin bila awak tengok setiap kali, awak akan cepat untuk hafal. Alright. Daripada asas yang ini, kita boleh kembangkan. Okey, contoh dekat sini cikgu ambil 1/5. Okey, 1/5 adalah persamaan dengan 0.2. Kalau cikgu nak cari 2/5, bermaksud 0.2 ni kita tambahkan lagi dengan 0.2 sebab dia ada 2. Jadi kita dapat kat sini 0.4. Okey, kalau cikgu nak ambil 3/5 pun sama. 3/5 bermaksud 0.2 ni mesti ada 3 kali. 0.2, 0.2, 0.2. Dan kita akan dapat 0.6.
Okey, sama juga kalau kita nak buat 1/8. Okey, 1/8 adalah persamaan dengan sifar perpuluhan 125. Dan kalau cikgu nak cari 3/8, sifar perpuluhan 125 ni kena ada 3 kali. 125, sifar perpuluhan 125, sifar perpuluhan 125 dan kita tambahkan. Kita dapat kat sini 15, 2, 4, 6, 7. Sifar perpuluhan 375. Jadi awak cuma perlu ingat yang asas dia sahaja dan daripada asas yang ini awak boleh kembangkan untuk cari pecahan yang lain. Okey, jom kita tengok contoh yang pertama. Tukar unit panjang yang melibatkan milimeter dan sentimeter. Okey, milimeter dan sentimeter. Kalau tengok dekat sini, daripada sentimeter tukar kepada milimeter, kita gerak ke kanan dan kita lakukan operasi darab. Dan kalau daripada milimeter nak tukar kepada sentimeter, kita gerak ke kiri dan kita akan lakukan operasi bahagi. Dan nilai dia ialah 10. Okey, tengok contoh yang pertama. Tukar 9.2 cm kepada mm. Daripada cm, tukar kepada mm. Tengok dekat sini, cm tukar pada mm, kita akan darab dengan 10. Okey, kita salin balik. 9.2 darab 10. Okey, kelas. Dekat ini satu lagi. Kalau kita darab, kita lalu atas dan kita gerak ke kanan. So, dekat sini pun cikgu nak awak buat benda yang sama. Kita gerak anak panah atas, gerak ke kanan sekali sahaja. Sebab apa sekali? Sebab 10 cuma ada satu sifar sahaja. Okey, jadi titik yang dekat sini dah tak ada sebab kita dah bawa gerak dia pergi dekat belakang. Dan kita akan dapat jawapan dia 92 mm. Okey, mudah? Jelas? Okey, tengok contoh yang kedua. Tukar 36 1/2 cm kepada mm. Okey, sama juga dari cm tukar pada mm, kita nak darabkan dengan 10. Jadi dekat sini 36 1/2 kita darabkan dengan 10. Okey, awak perhatikan ini ialah dalam bentuk pecahan. So, bila dalam bentuk pecahan, kita nak buat operasi darab dengan 10 agak rumit cara kerja dia. Okey, cara yang paling mudah yang cikgu nak ajar tadi ialah dengan kita melihat. Kita lihat kepada jadual penukaran pecahan ke perpuluhan. Okey, tengok lagi sekali. Kita tengok yang pecahan. Dekat sini ialah 1/2. 36 1/2. Okey, cikgu tulis kat sini. 36 1/2. Okey, kita fokus pada 1/2. Kita tengok jadual kita. 1/2 adalah persamaan dengan sifar perpuluhan 5. Okey, jadi dekat sini 1/2 yang ini ialah sifar perpuluhan 5. Okey, 36 ini kekal sebagai 36 dan kita terus letakkan dia titik perpuluhan 5. Jadi dekat sini 36 1/2 adalah persamaan dengan 36/5. Jadi kita tukarkan bentuk dia. Yang ini jadi 36/5 darab dengan 10. Bila dah macam ni, mudah kan untuk awak buat? Okey, darab 10, gerak sekali ke kanan. Titik yang baru dekat sini, titik yang ini dah tak ada. Dan kita akan dapat jawapan dia 365 mm. 365 mm. Mudah kan? Okey, sangat mudah kalau awak ingat jadual penukaran pecahan kepada perpuluhan itu. Okey, kita tengok lagi contoh 3. Contoh yang ketiga, 47 mm sama dengan berapa cm? Okey, mm tukar pada cm, kita bahagi 10 dan kita lalu bawah. So, dekat sini sama juga. 47, cikgu akan bahagikan dengan 10. Okey, bahagi 10, kita gerak sekali sahaja. Okey, 47 tak ada titik. Okey, sebenarnya titik perpuluhan 47 ni berada di belakang. Kita letakkan dulu titik dia dekat belakang. Kemudian kita gerakkan dia sekali ke kiri dan kita lalu bawah. Kita lalu bawah macam ni, sekali dekat sini. Jadi titik yang baru dekat sini, titik yang ini dah tak ada. Dan kita akan dapat jawapan dia 4/7 cm. Okey, ini ialah dalam perpuluhan. Macam mana cikgu nak tukarkan jawapan kita ni kepada pecahan?
Okey, senang saja. 4.7 cm. 4 yang ini akan jadi 4 yang besar. Okey, perpuluhan 7. Perpuluhan 7, asas dia ialah daripada, kita tengok balik daripada kita punya jadual penukaran pecahan dan perpuluhan. Kita tengok dekat sini. 1/10 ialah 0.1. Jadi tadi kita dapat 0.7. Jadi 0.7 adalah persamaan dengan 7/10. Okey, jadi kat sini 4.7 ini adalah persamaan dengan 4/7/10 cm. Ini adalah dalam bentuk perpuluhan dan yang ini ialah dalam bentuk pecahan. Okey, kita tengok lagi contoh seterusnya. Okey, contoh tukar unit panjang melibatkan sentimeter dan meter. Okey, sentimeter dan meter pertukaran dia ialah 100. Daripada M tukar pada cm kita akan darab 100 dan daripada cm tukar kepada M kita akan bahagi dengan 100. Okey, tengok dekat sini. Tukar 1.37 M kepada cm. Okey, M tukar pada cm kita darab 100. Kita tulis semula 1.37 darab dengan 100. Darab 100 kita gerak 2 kali dan kita lalu atas, gerak ke kanan 2 kali. 1, 2. Titik yang baru dekat sini, titik yang ini dah tak ada. Dan kita akan dapat jawapan dia 137 cm. Okey, tengok contoh yang kedua. 1/4 meter tukar kepada sentimeter sama juga kita darabkan dengan 100. Okey, daripada pecahan nak darab dengan 100 agak rumit. Jadi kita tukarkan dulu 1/4 itu kepada perpuluhan. Okey, 1/4. Kita tengok 1/4. Kita tengok dekat jadual penukaran unit kita. 1/4 adalah persamaan dengan 0.25. 1/4 tadi adalah persamaan dengan 0.25 dan kita ada 1 dekat depan ni. Dia akan jadi 1/25. 1/4 adalah persamaan dengan 1/25. Jadi kita tukarkan dekat sini 1/25 darabkan dengan 100. Dan kita gerak 2 kali. 1, 2. Titik yang baru dekat sini. Titik yang ini dah tak ada. Kita dapat jawapan dia 125 cm. Okey, mudah kan? Kita tengok lagi contoh yang ketiga. Masih lagi melibatkan sentimeter dan meter. Okey, sekarang daripada sentimeter tukar kepada meter, kita kena lakukan operasi bahagi 100. Okey, bahagi 100 kita akan gerak 2 kali lalu bawah. Okey, 39 macam tadi. Titik dia ada dekat belakang ni. Kita letak dulu titik dia. Kemudian kita gerak 2 kali. 1, 2. Titik yang baru dekat sini. Titik yang ini tak ada. Okey, bila ada titik dekat sini kita kena tambahkan sifar dekat depan dia. Dan kita akan dapat jawapan dia 0.39 M. Meter. Kita tengok contoh yang keempat. Okey, daripada 2 unit nak tukar kepada 1 unit. Okey, perhatikan dekat sini. 5M tak perlu tukar lagi sebab dia dah memang nak jawapan dalam M. So, kita fokus pada 80 cm. Okey, 80 tukar kepada M bahagi 100. Kita gerak 2 kali. Titik dia dekat belakang ni. Kita gerak 2 kali. 1, 2. Ini titik yang baru. Okey. Kita letakkan sifar. So, kita dapat 0.8 sifar. Okey, kita ada 5M 80 cm. Jadi, 5 ini akan kekal sebagai 5.8 sifar M. Okey. Jelas, kita cuma perlu tukarkan yang cm sahaja sebab yang m ni dah sama dengan kehendak soalan. So, m ni kekal sebagai 5m dan 80 ini akan jadi 0.8. Kemudian kita gabungkan 5m, 80 cm akan jadi 5.8 sifar m. Okey, next. Tukar unit panjang yang melibatkan meter dan kilometer. Okey.
1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter dan nilai dia ialah 1000. Dari km tukar kepada m, kita akan darab 1000 dan dari m tukar kepada km, kita akan bahagi 1000. Okey, contoh yang pertama. Tukar 42.195 km kepada m. Jadi, 42.195 tukar kepada m, kita darabkan dengan 1000. Okey, darab 1000 ada 3 sifar. Kita akan gerak 3 kali, lalu atas dan pergi ke kanan. 1, 2, 3. Titik yang baru dekat sini, titik yang ini dah tak ada. Dan kita dapat jawapan dia 42.195 m. 42,195 meter. Soalan yang kedua, sama juga 7, 3/8 kita akan darabkan dengan 1000. Kita tukarkan 7 3/8 ni kepada perpuluhan dulu. Okey, kita tengok 3/8. 3/8, kalau kita rujuk daripada jadual, 3/8 adalah persamaan dengan 0.375. Kita gantikan 0.375. Dan kalau dia ada 7 3/8, dia akan jadi 7.375. Okey, sekarang kita gantikan 7.375 darab dengan 1000. Gerak 3 kali. 1, 2, 3. Titik yang baru dekat sini, titik yang ini dah tak ada. Dan kita akan dapat jawapan dia 7,375 meter. Okey, jelas. Cikgu harap awak jelas. Kita kena sentiasa rujuk kepada jadual penukaran antara pecahan dan juga perpuluhan. Kita tengok lagi contoh yang terakhir, contoh 3 dan contoh 4. Daripada unit M tukar kepada km. M tukar pada km, kita akan bahagi 1000. 10,300 bahagi dengan 1000. Okey, nombor ni tak ada titik sebab titik dia berada di belakang. Dan kita akan gerak 3 kali, lalu bawah dan ke kiri. 1, 2, 3. Titik yang baru dekat sini, yang ini dah tak ada. Kita akan dapat jawapan dia 10.300 km. 10.300 km ini kita boleh juga tulis sebagai 10.3 km. Kita boleh buang sifar yang dekat belakang ni. Okey, contoh 4. Daripada 2 unit nak tukar kepada 1 unit. Okey, sama juga disebabkan yang ini dalam unit km. So, kita kekalkan dia sebab soalan nak dalam unit km. Kita cuma fokus kepada 4m. Okey, 4 kita bahagikan dengan 1000. Okey, 4 titik dia dekat sini dan kita akan gerak 3 kali. Okey, perhatikan. 1, 2, 3. Titik yang baru dekat sini. Okey, ada 2 mangkuk yang kosong. So, 2 mangkuk yang kosong ini kita kena letakkan dia sifar. Yang ini tadi titik dia dah kita gerakkan pergi depan. So, kat sini tak boleh biarkan titik ni dekat sini. Kita kena letak 1 sifar dekat depan dia. So, yang ini akan jadi sifar, perpuluhan, sifar, 4. Dan kita ada 68 tadi. Jadi 68 km, 4m. Kita gabungkan dekat sini akan jadi 68.004 km. Okey, cikgu ajar cara yang lain sikit daripada cara yang dalam buku teks sebab kita ada cara yang mana kita boleh rujuk jadual penukaran daripada pecahan kepada perpuluhan. So, dekat situ dia akan lebih memudahkan lagi lah awak untuk lakukan proses penukaran unit panjang. Okey, cikgu harap awak boleh cuba buat latihan yang ada dalam buku teks dan kita akan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.